Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang juga timbalan pengerusi Perikatan Nasional telah mengkritik kerajaan GRS atas kegagalan menangani masalah infrastruktur di Sabah. Namun kritikan ini segera mendapat respon tegas daripada pemimpin GRS dan Parti Gagasan Rakyat Sabah. Mereka menyifatkan kenyataan Hamzah sebagai tidak berasas dan hanya retorik politik yang bertujuan mencipta persepsi negatif terhadap kerajaan GRS. Menurut Ketua Penerangan GRS, Johnston Bangkwai, kenyataan Hamzah hanyalah retorik politik tanpa sebarang penyelesaian konkret. Beliau menyatakan bahawa masalah air, elektrik dan jalan raya di Sabah berpunca daripada kegagalan Kerajaan Persekutuan untuk menunaikan hak perlembagaan Sabah, iaitu menerima 40% hasil yang dikutip dari negeri ini. Johnston menegaskan bahawa Hamzah tidak berminat untuk memberikan solusi, sebaliknya hanya mahu mempergunakan isu ini untuk keuntungan politik menjelang pilihan raya negeri yang akan datang. Beliau menambah bahawa GRS telah mengambil langkah serius untuk menyelesaikan masalah infrastruktur melalui Belanjawan Negeri 2025 yang memperuntukkan 2,6 bilion ringgit untuk infrastruktur asas dan utility, 424,53 juta ringgit untuk pembangunan dan naik taraf jalan raya, serta 729,79 juta ringgit untuk meningkatkan bekalan air bersih. Menurut Johnston, peruntukan besar ini membuktikan kesungguhan kerajaan negeri untuk menangani masalah warisan yang telah lama membelenggu rakyat Sabah. Namun, Johnston juga menyindir komitmen Perikatan Nasional terhadap isu ini, memandangkan salah satu parti komponennya, PAS, mempunyai wakil yang dilantik dalam Dewan Undangan Negeri Sabah tetapi tidak menunjukkan usaha nyata untuk menyelesaikan masalah yang dibangkitkan. Hal ini menimbulkan persoalan tentang kesungguhan gabungan Perikatan Nasional dalam menangani isu-isu di Sabah. Datuk Dr. Janathan Kandok, Ketua Gagasan Rakyat Tandik, turut mengkritik Hamzah dengan menegaskan bahawa masalah yang dikemukakan oleh Hamzah bukanlah masalah yang baru tetapi merupakan warisan yang dihadapi oleh kerajaan GRS. Dr. Janathan menyifatkan kritikan Hamzah sebagai tidak bertanggung jawab, menyatakan bahawa masalah seperti bekalan air, elektrik dan jalan raya sudah wujud jauh sebelum pilihan raya negeri pada tahun 2020. Beliau menyifatkan tuduhan Hamzah sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan berunsur politik semata-mata. Dr. Janathan juga memuji usaha Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor yang telah mengambil pelbagai langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Beliau menyatakan bahawa Ketua Menteri telah meminta rakyat Sabah bersabar sementara kerajaan negeri bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan untuk mencari penyelesaian jangka panjang. Malah, Ketua Menteri telah mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya bagi membincangkan pelan tindakan menyelesaikan masalah bekalan air. Dalam usaha menangani isu bekalan air, Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan 320,25 juta ringgit untuk melaksanakan 20 projek berkaitan air di seluruh negeri Sabah. Projek-projek ini termasuklah pelan tindakan jangka pendek di daerah seperti Kota Kinabalu, Tawau, Sandakan dan beberapa kawasan lain yang terjejas teruk. Dalam isu bekalan elektrik pula, kerajaan negeri telah meminta bantuan persekutuan untuk menangani masalah teknikal di talian berkuasa tinggi yang sering menyebabkan gangguan bekalan. Di sebalik usaha ini, Johnston mengingatkan bahawa isu utama tetap berkisar kepada kegagalan Kerajaan Persekutuan untuk menunaikan klausa perlembagaan berkaitan perkongsian hasil negeri.
Sejak tahun 1963, Sabah dijanjikan 40% daripada hasil kutipan yang diperoleh dari negeri ini, namun hak ini sering terabai. Walaupun terdapat peruntukan untuk semakan berkala, pentadbiran terdahulu telah bersetuju dengan pembayaran lamsam, menyebabkan formula 40% tidak relevan. Johnston menyeru supaya perkara ini ditangani dengan segera untuk memastikan pembangunan mampan dapat dicapai. Dr. Jonathan turut menegaskan bahwa rakyat Sabah tidak boleh tertipu dengan retorik politik yang cuba menuding jari kepada kerajaan negeri. Sebaliknya, rakyat perlu memahami konteks sejarah yang telah menyebabkan masalah ini berlarutan sehingga kini. Beliau menyeru Hamzah untuk berhenti menggunakan isu ini sebagai alat politik dan sebaliknya memberikan cadangan konkret jika beliau benar-benar ikhlas ingin membantu rakyat Sabah. Persoalannya kini, adakah Sabah terus menjadi mangsa sistem persekutuan yang berat sebelah atau adakah ini kelemahan kepimpinan GRS dalam menyelesaikan masalah asas rakyat? Sebagai bekas Menteri Persekutuan, mengapa Hamzah tidak membawa perubahan ketika beliau memegang kuasa? Selain itu, walaupun peruntukan besar telah diumumkan, mengapa masalah asas seperti bekalan air dan elektrik masih belum selesai sepenuhnya? Adakah ini bukti kelemahan sistem pentadbiran persekutuan atau hanya permainan politik yang terus dimanipulasi dan memanipulasi nasib rakyat Sabah? Dan yang paling penting, bagaimana Sabah boleh bangkit dan menuntut haknya yang telah lama diabaikan. Rakyat Sabah, keputusan ada di tangan Anda semua. Jangan hanya dengar janji kosong politik. Lihat rekod dan tindakan. Suarakan pendapat Anda di ruangan komen di bawah dan ulaskan pendapat Anda. Adakah Sabah akhirnya akan mendapat hak yang telah lama tertangguh atau akan terus berada di takuk yang lama? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Currents View MY untuk lebih banyak kupasan isu semasa. Jumpa lagi di video yang seterusnya, Currents View MY, di mana suara rakyat didengari. Sekian, terima kasih.